Kembali lagi dalam channel Hazwan Shah Wrestling. Korang bersama dengan aku, Hazwan Shah. Mr. Palatau punya hashtag bukan Zizan. Dan boleh follow IG aku, Hazwan_Shah. Kalau korang mencari baju The Shield, make sure korang tekan link yang aku letak dekat ruangan description kat bawah. Sebab link tu bawa korang ke page Lazada yang jual baju The Shield harga RM24 je. Kalau korang ada perasan community post aku baru ni, aku bagi tahu aku ada nak buat jambang macam Wolverine. Sorry. Dan ada seorang wrestler ni dulu pun pernah buat jambang macam Wolverine enggak? Bila video ni dah upload, aku tak rasa lah sebenarnya dah capai target yang aku minta kat community post tu. Tapi sebenarnya time aku post tu, aku dah siap potong dah janggut dengan misai ni kan. So apa lagi, terimalah the gift of Hazwan Shah, baby. Drink it in, man. Video kali ni adalah video yang korang nantikan, video Q&A part 1. Macam aku cakap, aku akan ambil 20 soalan yang korang tanya daripada dekat 400 soalan tu. Aku sangat appreciate hampir 400 soalan yang korang hantar. Jadi kata kalau soalan korang tak terpilih untuk video kali ni, jangan risau, ada part 2. Dan jangan risau juga sebab ada soalan yang aku sebenarnya dah plan untuk nak jadikan tu konten untuk satu video. Dan jika aku ada masa, mungkin aku buat IG live ataupun YouTube live untuk nak jawab soalan-soalan yang lain lah. Tapi kemungkinan tak mampu nak jawab semua sekali lah. Sebelum aku teruskan, make sure korang tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe sebagai tanda korang support channel Hazwan Shah Wrestling. Soalan yang pertama datang daripada Ilham Swash 19. Dia tanya, kalau John Cena return, kau rasa John Cena bakal jadi apa? Bakal jadi imam awak lah. Ilham, lelaki, sorry. Bakal turn heel ke? Bakal Intercontinental Championship ke? Bakal WWE Championship ke? NWO member ataupun jobber? Okay, aku tak kisah pun dia jadi apa-apa bila dia dah turn heel. Sebab nak dia jadi turn heel tu bukan satu benda yang senang nak dapat lah. Kira ini barang baik punya kalau dia jadi turn heel kan. Tapi kalau aku boleh pilih, time ni aku tak kisah kalau dia nak potong rekod Ric Flair jadi 17-time World Champion. Soalan kedua daripada MNAS Empire. Kalau Brock Lesnar keluar WWE tapi dia still nak wrestling, promotion mana pula yang sesuai untuk Brock Lesnar selain WWE? Seriously bro, aku tak tahu tu promotion mana yang sesuai. Kalau kau tanya aku, New Japan, tapi aku tak rasa New Japan nak Brock Lesnar lagi. Tapi kalau Brock Lesnar pergi AEW memang akan interesting gila. Tapi kalau dia pergi Impact ke ROH ke, semua tu tak sesuai. Tapi kalau kau tanya aku balik, still aku rasa WWE juga yang paling sesuai untuk Brock Lesnar lah. Even walaupun aku kata dia pergi AEW interesting, tapi aku rasa macam tak kena juga. Soalan ketiga daripada Abu John Gaming. Abu John. Dah lalang cakap pasal Abu John ni, korang yang kat rumah make sure korang subscribe Abu Geek Studios. Aku aktif dekat channel Abu Geek Studios. Abu John Gaming tanya macam mana boleh minat wrestling dan WWE. Okay, aku minat wrestling dengan WWE daripada bapa aku. Dan sekarang ni bapa aku ni, dialah antara orang yang dok kecam aku, kata wrestling ni berlakon lah, apalah tengok wrestling ni semua. Dan aku jawab satu je lah, ini semua salah bapak. Bapak yang manjakan Hazwan Shah, bebe. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sadri dengan secara membabi buta saja. Soalan yang keempat, soalan daripada Azik 4 Gangga. Kau ni, cubalah letak nama yang aku senang nak sebut. Azik. Kenapa Sin Cara Azul ataupun Mystico tukar dengan Sin Cara Hunico? Sebab Sin Cara Azul punya gameplay lagi padu. Minta penerangan. Okay, dia memang padu kalau nak ikutkan. Dia consider macam apa, wrestler yang top dekat level international. Tapi bila masuk WWE, dia banyak botch. Dia memang tak perform lah. Jadi disebabkan tu WWE nak lepaskan dia. Bila nak lepaskan dia, karakter Sin Cara ni popular dekat kalangan budak-budak yang tengok WWE ni. Disebabkan Sin Cara ni popular, WWE nak kekalkan karakter Sin Cara, tapi orang yang ganti Mystico ni adalah Hunico. Sebab Hunico dia tak botch sangat bila dia jadi Sin Cara, tapi Mystico banyak botch. Soalan nombor 5, Ghost PVP. Kalau Undisputed Era debut dekat main roster, brand mana dia patut pergi? Pergi ikut aku NXT ni dah main roster lah. So better dia orang stay dekat main roster je. Tapi kata kalau kena pergi Raw ataupun SmackDown,
Aku rasa dua-dua diorang boleh do better. Aku rasa SmackDown perlukan lagi star daripada Raw, sebab Raw dah banyak sangat superstar sebab diorang 3 jam. So aku prefer diorang pergi SmackDown. Dan kata kalau takut Vince rosakkan diorang, even kat NXT ni pun diorang berempat ni bukan karakter yang macam perlu diprotect gila-gila tau. Sebab diorang bukannya nampak ganas, tapi diorang satu faction yang aku rasa can work as a cohesive unit. Jadi kalau masuk ke SmackDown, aku tak rasa diorang ni senang untuk dirosakkan lah. Lagi-lagi bila Adam Cole ni dah ditarget sebagai next face of WWE. Soalan daripada Syahir Cini nak tanya, adakah AEW boleh menyaingi WWE seperti WCW dulu? Sekiranya berjaya menyayangi tu lain. Sekiranya berjaya Sekiranya berjaya saing WWE, apakah yang AEW patut buat supaya tak jadi macam WCW yang dibeli WWE? Jawapan aku untuk soalan ni susah, sangat-sangat susah. Even sekarang ni sebenarnya aku dah rasa dah yang AEW ni dah pun beat Raw dengan SmackDown dari segi storytelling dan juga kualiti perlawanan. Tapi still jauh lagi untuk AEW nak kalahkan WWE. So kalau tanya aku, susah. Dan kalau tanya aku juga, Triple H pernah cakap benda ni time DX kena induct dekat Hall of Fame. Triple H kata Vince McMahon boleh beli je AEW ni kalau nak kan. So possibility tu ada, tapi aku tak rasa Vince McMahon akan beli AEW. Dan aku tak rasa AEW boleh kejar WWE. Sangat-sangat jauh lah perjalanan dia. Soalan daripada Arif Fahmi, apa azam 2020 baru abang sebelum terjadinya pandemik dan selepas pandemik? Okay, sebelum pandemik aku just nak konsisten buat video dekat Bukit Studios dan juga Hazwan Shah Wrestling. Tapi lepas pandemik aku harap tempat kerja aku tak tutup. Kira selamat lah daripada pandemik ni. Maksudnya dari segi ekonomi dia orang boleh sustain. Tapi kata kalau tak sustain, aku nak ada satu lagi channel yang, sebab aku tahu channel wrestling ni tak boleh pergi terlalu jauh sangat sampai 100,000 subscriber, susah. Sebab viewers yang tengok wrestling kat Malaysia tak banyak macam bola kan. Jadi susah untuk nak dapat subscribers yang banyak. Jadi aku nak ada another channel, aku punya personal channel yang boleh buat income jugalah. Kata kalau aku dah tak ada kerja tetap nanti. Dan saja nak share lah, azam aku dari segi yang long term sebenarnya aku berminat untuk nak ada studio sendiri. Aku nak ada office yang macam studio. Aku nak ada aku punya staff sendiri. Aku nak ada editor aku sendiri. Dan aku nak jadikan aku punya studio ataupun company itu cover beberapa konten jugalah, banyak konten. So aku nak bagi peluang untuk orang bercakap depan kamera. Nak ada banyak channel dan nak ada satu studio yang fokus banyak channel ni. Kalau korang kenal Jian Hao Tan, YouTuber daripada Singapura, aku nak ada company macam dia lah. So itu azam aku dari segi long term. Aku harap lepas pandemik aku nampak jalan untuk nak kejar ke arah cita-cita yang tu. Soalan daripada Iqbal Haras, bagi Hazwan untuk persaraan Undertaker, match last dia patut lawan siapa? The Finn Bray Wyatt, Demon Finn Balor, antara dua orang tu je. Skyfall tanya, apakah maksud mid-card, main eventer, jobber dan lain-lain yang abang pernah cakap tu? Okay, main eventer ni untuk orang yang memang berlawan untuk Universal ataupun WWE World Champion, ataupun macam yang part time nama-nama besar, contoh macam Brock Lesnar, Undertaker, AJ Styles, Daniel Bryan, Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre. So diorang ni kira main eventer, nama-nama besar lah. Mid-carder ni nama-nama yang macam lawan untuk IC ataupun US Champion, macam Andrade, Sami Zayn, Nakamura, Elias, Humberto Carrillo. Dan jobber ni pula superstar yang ada hanya untuk kalah ha. Contoh macam Cesaro yang sekarang, Noe Jose, Dana Brooke. Soalan seterusnya daripada Captain NEO, kenapa guna nama Bebe? Kenapa? Tak boleh ya? Sebenarnya aku pun tak tahu kenapa aku guna nama Bebe. Nama Bebe ni aku pakai spontan je cakap kan, Hazwan Shah Bebe. Sekali lekat pula Hazwan Shah Bebe tu kan. So ikutkan tak ada niat lah, tapi dah terlekat. Mungkin aku Bebe yang sebenar. Hakim YPVS, Stone Cold atau The Rock? Okay, yang ni susah. Zaman Attitude Era, aku suka gila tengok Stone Cold dengan dia punya karakter dia yang selalu nak lawan dengan Vince McMahon, lawan dengan Undertaker. Aku suka karakter macam ni. Buat aku rasa seronok nak tengok Attitude Era time tu. Lagi-lagi time dia berpaling join geng Alliance nak lawan dengan WWF dulu kan. So enjoy gila tengok Stone Cold. Tapi superstar yang first kali aku pernah minat tengok wrestling adalah The Rock. Aku minat The Rock dulu. Jadi kata kalau aku kena pilih, susah gila nak pilih. Tapi aku pilih The Rock lah sebab aku pernah minat dia kan. Next question datang daripada Apis. Nama macam ni kan senang nak sebut. Adakah Edge bekerja sebagai part time sebab takut injured lagi? Serius ke?
Salah nada. Adakah Edge bekerja sebagai part time sebab takut injured lagi serius ke? Aku pun tak tahu nak buat nada macam ni. Tapi point dia, Edge ni part time sekarang ni sebab takut injury makin teruk ataupun tidak. Okay, aku rasa tak. Edge dah terlalu confident. Kalau korang tengok WWE 24, dia dah macam confident dah dengan dia punya keadaan leher dia. Nampak macam, even doktor kata macam sakit tu dah hilang, dah tak ada kan. So aku tak rasa dia part time sebab masalah tu lah. Tapi aku rasa dia nak fokus kat family dia. Dia still nak cari duit buat part time, dan dia pun dah boleh duduk dekat level yang superstar lah, nama-nama besar lah. Aku rasa dia lebih nak fokus kat masa dengan family, masa untuk diri sendiri, daripada nak jadi full time dekat WWE. Ya ke Azwan Shah Bebe ni? Boleh percaya ke? Z Zengler. Kenapa event macam Backlash, Extreme Rules, No Way Out, Unforgiven dan No Mercy dah tak ada? Actually banyak lagi event yang saya tulis dah tak ada. Tapi kenapa main event tu semua dah tak ada? Kalau tanya aku pun tanya kenapa main event tu dah tak ada. Aku lagi prefer main event ni semua. Tapi mungkin sebab WWE nak brandingkan lebih dia orang punya pay-per-view yang baru, nak bagi nampak macam ada brand ataupun produk yang baru, nak orang macam nampak serius. Wah, Hell in a Cell, ini pay-per-view yang penting. Nak betul-betul tunjuk yang setiap pay-per-view tu ada gimmick. So aku rasa sebab tu WWE buat macam tu. Tapi kalau tanya aku lagi prefer nama-nama yang lama ni semua. Macam Backlash ada lagi, even Extreme Rules pun ada lagi. Tapi macam No Way Out, Unforgiven, No Mercy, Armageddon, Bad Blood, Judgment Day, semua tu kalau boleh aku nak datang balik. Dan aku tak prefer ada lagi pay-per-view yang nama dia macam Elimination Chamber lah, Hell in a Cell lah, TLC. Sebab aku rasa element of surprise hilang sebab nama-nama pay-per-view dah jadi macam ni lah. Contoh kalau dulu bila Eric Bischoff bagi tahu 6 orang ni akan lawan dalam Elimination Chamber, time tu kau macam, weh, serius lah, dekat pay-per-view New Year Revolution ada Elimination Chamber. Time tu kau tak expect pun. Tapi sekarang ni kau dah memang akan tahu, ada Elimination Chamber. So bila GM ke siapa nak announce, dah tak jadi surprise lah. Tapi kata kalau pay-per-view SummerSlam tiba-tiba dia bagi tahu ada Hell in a Cell ataupun ada Elimination Chamber, time tu macam wah, adalah element of surprise kat situ. So aku prefer lagi nama-nama yang lama. Next, daripada VOP Station, tahniah berada Bebe kita dah jam itu 10k, terus maju, thank you bro. If kalau kau dapat peluang untuk buat storyline for WWE, storyline macam mana yang kau akan buat, and which wrestler yang kau akan push untuk storyline tu? Aku nak buat storyline kita ada new youngest WWE World Champion. Sekarang ni youngest World Champion adalah Randy Orton. Itu pun dia dapat gelaran tu 16 tahun yang lepas. So siapa superstar yang aku akan push? Aku rasa memang ada dua nama je yang nampak masih logik kalau tak silap aku, Tyler Bate dan juga Austin Theory. Aku tak tahu umur Tyler Bate dah lepas ke tak nak potong Randy Orton, tapi kalau belum aku akan pilih dia. Kata benda tu akan terjadi, nampak macam takkan terjadi je. Dia ada tanya juga apa pendapat kau tentang pay-per-view Cyber Sunday. Patut tak WWE bring back pay-per-view ni untuk puaskan hati penonton yang sekarang ni dah ramai tawar hati dengan WWE. Cyber Sunday antara pay-per-view favourite aku. Kalau korang pernah follow IG aku, ada orang tanya aku punya favourite pay-per-view, aku bagi tahu Royal Rumble, Cyber Sunday dan juga semua NXT Takeover. Cyber Sunday ke Tabu Tuesday tak kisahlah. Dan Cyber Sunday ni kalau tanya aku patut ke tak buat balik, kalau yang undi tu yang memang hardcore fans, aku rasa patut buat balik. Soalan daripada telur ayam, dia ni ada dekat dapur kat bawah tadi. Impossible tak suatu hari nanti ada di antara orang Malaysia catat nama besar dalam arena WWE seperti orang Asia lain? Contohnya Shinsuke Nakamura, Batista, Asuka. Yang dua tu daripada Japan dan Batista daripada Filipina. Dan bagaimana cara untuk kita join WWE as wrestler untuk yang bermula dari beginner? Okay, macam mana nak join? Better korang start dengan wrestling promotion yang ada dekat negara korang dulu lah, which is kat Malaysia ni ada MyPW. Start dengan MyPW dulu, and then baru korang mungkin akan mula travel dan company-company ni semua akan kenal korang. Ada juga WWE Superstar ni yang diambil sebab diorang ni selebriti ataupun diorang ni macam atlet daripada sukan American football, ice hockey dan sebagainya kan. Ada banyak cara sebenarnya, tapi cara yang terbaik bagi aku, kau join dulu MyPW, naikkan nama kau kat situ, lepas tu kau travel dalam Asia, and then kau travel lagi ke negara-negara lain sampai orang kenal kau. Impossible tak satu hari nanti ada Malaysian yang join WWE? Aku rasa tak impossible, dan aku memang nak tengok Ayer Shaukat Fosenka, Gotham, Iman The Kid, Azwan Serigala dan juga Diana Phoenix untuk join WWE satu hari nanti. Aku rasa diorang ni semua boleh pergi jauh, dan satu hari nanti insya-Allah kita boleh tengok diorang dekat WWE. Amin.
Apa pendapat Hazwan Shah pasal Jeff Hardy? Adakah Jeff Hardy masih berpotensi untuk jadi WWE atau Universal Champion? Adakah Jeff Hardy layak jadi Hall of Famer sebab ada kes dadah ataupun mabuk? Layak ke tidak join Hall of Fame? Bagi aku layak je. Kita tak boleh nak deny hasil kerja yang dia dah put, effort yang dia letak, tenaga yang dia bagi, masa yang dia bagi untuk hiburkan kita kat WWE. So dia memang patut diangkat jadi Hall of Famer. Dan hal peribadi dia macam masalah-masalah yang tadi kau tanya tu, aku rasa benda ni macam semua orang tak sempurna. Semua orang ada buat salah, semua orang ada buat silap. Kalau boleh peribadi dengan kerja jangan campurkan. Tapi ada juga kata ini tak tunjukkan teladan yang baik. Tapi aku just nak acknowledge apa yang dia dah buat untuk WWE. Kalau kita dah nampak dia ada buat perangai yang tak elok, kita sebagai manusia, kita just jangan ikut apa yang dia buat je. Tapi kita just adore dia punya kerja keras dia, dia punya semangat dia, passion dia untuk nak hiburkan kita semua. Sanggup bahayakan dia punya tubuh badan untuk hiburan kita. So patut ke tak juga jadi Universal Champion? Aku rasa yes, patut. Aku memang nak tengok juga benda ni. Aku rasa dia layak je nak go for another run sebagai World ataupun Universal Champion. Sampai sekarang aku tak rasa Jeff Hardy ni nampak tua walaupun dia sebenarnya dah tua lah. Soalan seterusnya daripada Nat Muham. Abang dah kahwin ke? Siapa suka like? Haha, tak ada orang like. Aku nampak ada lagi 2-3 soalan yang tanya aku dah kahwin ke belum. Jawapan dia, aku masih bujang lah, tak kahwin lagi. Soalan daripada Arif Imran. Hazwan, boleh tak kau namakan satu favourite finisher bagi kau, wrestler yang masih aktif, dari setiap show seperti Raw, SmackDown, NXT dan AEW? Untuk Raw, RKO. Untuk SmackDown ada 2, susah nak pilih. Ember Moon punya Eclipse dengan King Corbin punya End of Days. NXT, Candice LeRae punya finisher baru, Wicked Step Sister. AEW pula, Hangman Page punya Dead Eye, ataupun diorang sebut Dead Eye. Soalan seterusnya, Rizky The Hunter. Kalaulah Triple H dan Stephanie jadi manager, siapa pula nak jaga NXT? Triple H dengan Stephanie ni jadi manager mana? Okay, assume lah dia kata jadi manager Raw dengan SmackDown. Siapa nak jaga NXT? Okay, William Regal ada. Tapi kata kalau soalan kau ni macam bukan kepada jadi GM, tapi memang person in charge betul-betul, untuk NXT ni aku rasa Triple H kena jaga NXT juga. Sebab kalau tak aku nak sebut Shane McMahon kan. Tapi Raw boleh bagi Shane McMahon. Dan kata kalau bukan Shane McMahon jaga NXT ni pun, Triple H sekarang ni jaga NXT, dia mesti ada pembantu dia atau second person in charge. Orang yang tu yang dah tahu cara kerja Triple H macam mana, apa yang Triple H nak, dia pun boleh jaga NXT juga. Dan soalan kedua kau tanya kalau Baron Corbin jadi Lone Wolf balik, rasanya orang boleh terima balik dia ke? Aku sendiri pun tak tahu aku boleh terima ke tak. Ini kan lagi orang lain. Aku rasa mungkin ramai tak boleh terima sebab kepala dia dah botak. Aku tak rasa kepala botak tu sesuai untuk jadi Lone Wolf. Tapi kalau dia boleh make it work, why not? Aku lagi suka Lone Wolf daripada King Corbin. Aku suka lagi Corbin punya Lone Wolf daripada Raw punya manager catering tu. Aku harap dia datang balik dengan karakter tu dan dia tunjuk kat kita yang dia boleh buat. Dan soalan last kali daripada Felix Relay. Dia tanya, tinggal kat mana bang? Sibuk je. Tahun ni tak boleh nak datang beraya tau, Section 7 Shah Alam. Settle 20 soalan, settle juga Q&A part 1. Nantikan Q&A part 2 dalam tengah bulan Jun nanti. Thank you support channel Hazwan Shah Wrestling. Thank you subscribe. Thank you tonton. Thank you bagi like. Thank you bagi dislike. Thank you comment. I'll see you guys again in the next video.